Okey, kita nak kena lukis. Okey, kita nak lukis ni dalam bentuk isometrics. Apa yang kita kena ada? Fotografi, baris, ini jangka lukis, kompas, pensel dan juga protektor. So apa yang kita buat, kita kena buat dia punya title block dulu. Title block kita ambil sikit je, pendek je. Okey, title block dia tarik sini. Tarik. Alright. Tarik halus, tak payah tebal-tebal. Tarik title block. Okay. Dan sini tarik punya title block. Biar tu pakai berbaris panjang lah. Mana pendek dia kena nak tarik garis 2 kali. Okey. Lepas tu yang atas pula. Okey, atas yang ni. Ini pula dia punya title block. Okey. Alright. Oops. Tak apa, nanti boleh padam. Alright, so yang ni apa yang kita buat, kena buat dia punya ada sikit lah dia punya info bawah tu. So apa yang kita kena buat, kita kena ambil garis. Lepas tu kita bahagi pada 3 section. Ni nama semua kat sini lah. Okay. Lepas tu ada gap sikit lah. Kita kena gap. Dia tak boleh lah tulisan dia rapat ke atas tu. Kena ada gap sikit. So kita buat halus lah untuk tulisan kita masuk ni. Halus je. Ni pun sama, halus dia. So nanti nak tulis nama kat sini lah. Nama. Okey. So kemudian lah, okey, nama apa semua kat sini ya. Okey. Okey, alright. Okay, nama tu ada buat garis halus kat situ. Okey. 2 garis halus. So nama title sini lah. So first thing apa yang kita kena buat adalah kita kena cari garisan tengah. Sebab ini kita dah makan separuh. Sebab biasa A4 dia pakai 210 mm dia punya lebar. So 210. So kita ambil 200 je lah. So sini ke sini kita ambil dalam 100 lah. 100. Okay, sini ke sini kita ambil dalam 100. 120 lah, bukan 120. Okay, sini pun sama 120. Kita tengok dulu drawing ni macam mana. Dia lebar panjang macam ni. Nanti dia akan tinggi melegak macam ni. Ni akan tegak. So dia akan makan ruang. So kita ke bawah sikit lah. Nanti dia akan jadi panjang. Tinggi dia akan jadi 80. Yang ni jarak dia dalam lebih kurang sikit je. So maknanya kita ambil bawah sikit lah. Ambil bawah sikit dalam 105 lah. 115. Okay. Ini pun sama 115. 115. Lepas tu kita sambungkan garisan dia. Itu ke situ. Dan kita tarik. Halus je. Okay, ini pun sama. Kita kena cari garisan tengah. So which is kita ambil separuh lah. Agak-agak ni tak perlu tepat sangat sebab dia besar. 140 ke dulu 80. 180 lah, senang sikit. Ini pertama kita ambil 140. Lepas tu kita tandakan ni. Sambungkan garisan dia. Alright. Jangan habis sampai sini ya. So ini adalah dia punya garis tengah. So apa yang kita kena buat seterusnya adalah kita tengok lukisan ni lah. Okay, arrow daripada sini. Katakanlah arrow daripada sini. Third angle projection. So third angle ni adalah front view, ini adalah right view, ini adalah top view. Top view akan menjadi memanjang macam ni. Dia akan memanjang top view. So yang jadi critical factor. So ni 80 lah. So kita kena buat macam mana? Kita buat garisan
Ini top view, ini front view, ini adalah right view. So ini triangle projection. So apa yang kita kena buat adalah kita kena buat garisan 45 darjah. Nak check 80, betul tak? Oh, ini 90. Okey, ini dua lah. Kita nak buat apa? Garisan 45 darjah. Ini penting. Kalau lari ni habis lari yang kita extend. So 40 sini, sini 45. Alright, 45. Benda ni kalau pakai komputer akan jadi lagi tepat lah. Tarik. Okay, tarik sub. Okay, 45 darjah. So apa yang kita kena buat sini, kita kena buat garisan offset sikit lah. Daripada sini 5mm. Ambil 5mm lah. 5mm sikit. Dia tak boleh betul-betul ni, sebab nanti kan objek ni betul-betul jatuh atas garisan. Garisan ni kita tak nak, kita nak lagi tepi sikit. Ok, so kita tarik je dari tepi. Ini tarik, tapi kita tarik halus lah, jangan tarik tebal, sebab dia akan mengganggu lukisan kalau kita tarik yang secara tebal. Ini pun sama, kita tarik 5mm lah. Sama situ, 5mm tarik. Ini pun sama. Okey, alright. So yang ni kita boleh mula daripada bawah lah. Kita buat satu garisan daripada ni, offset sikit. Ni naik sikit daripada sini. Ataupun kita buat ni 90 lah. Kita ambil 90 daripada atas. Ini untuk garisan objek, nanti dia akan kena kat sini. Dia akan kena kat sini. Garisan objek yang bawah. So sambungkan halus ya. Tak perlu tebal. Tebal ni adalah construction lines. Okay, alright. Ni pun boleh buat 5mm kat tepi ni. Okay, tarik sini sikit. Atas pun sama, tarik sikit. Ini pun akan jadi garisan tepi lah. Alright. Jangan tertukar garisan tengah dengan garisan-garisan ni lah. Okay, okay. Apa yang pertama sekali kita buat adalah kita lukis pandangan hadapan dulu lah. 46 26 10 10. Okey, pandangan hadapan apa yang tinggi dia berapa? 40. So kita kena buat 40 tinggi dia. Ini perlu 40. Tinggi dia 40 je. 40 kat sini. So ni pun buat kat 40 sebab nanti dia akan banyak digunakan untuk yang lain. 40. Okey, so kita sambung habis. Kalau lagi tepat buat 40 sampai ujung ni juga. 40 maksud saya 40 mm ketinggian design and drawing sebenar. Okey, so mungkin dia akan rapat sikit ke bawah lah benda ni. Kalau nak nak ni kita shift ke atas, tapi better stick lah dan nak cepat. So kita sambungkan garisan ni 40. Halus je, jangan tebal. Okey, ni adalah dia punya pandangan tepi ni. So kita ada garisan juga, garisan tinggi ni. Garisan tinggi ni itu tinggi dia adalah 10. 10. So kita buat 10 pula. Tapi kita buat ni lah 46 dulu. 46 dekat mana? Dekat sini. 46. So kita tanda 46 ni. Dan kat atas pun kita kena ambil 46 juga. Sebabnya dia akan digunakan untuk garisan yang pandangan atas. So ni sambungkan. Alright. Dah sambungkan ni. So kita kena buat garisan 10 sini, 10 sini. Okey, kita buat 10 mm 10 mm sini sebab dia akan digunakan untuk pandangan atas nanti. 10 mm sini dan juga 10 mm sini. Proses ni memang agak lama, so kena, sebab kita gunakan pensil dan kita kena buat dia secara manual. So dia akan ambil masa lama lah. Kalau komputer laju. So mungkin benda ni akan diperlukan bila mana elektrik tak ada kat dunia ni. So kita kena buat dia secara manual lah. Alright.
Dan dia ada pandangan sini, dia ada step 10mm. So kita naikkan 10mm. Ini 10mm, sini 10. Dan kita ambil tepi ni, ujungnya 10. Sebabnya supaya garisan kita ni dia accurate. Kalau rapat nanti, kalau kat sini boleh je buat 10, tapi nanti dia akan sengit. So kalau sengit sikit, dia akan kacau habis yang lain. Kalau titik ke titik tu rapat, kita sambungkan, dia sengit, dia akan, ujung sini pun dia akan kacau. Ok, so kita akan dapat ni. Ini adalah garisan putus-putus. Yang ni ada kotak tu. Ni kotak ni, kotak yang tepi ni. Saya dah nak siap lah. Semua apa yang kita nak kena buat adalah cari dia punya center line. So kita tahu dia ni 46. So 46 tengah-tengah dia akan jadi apa? Sini 46. So dia akan jadi 23 lah. Kita ambil 23. Ini adalah untuk center line. So tarik buah atas ni kat, cari 23. Sini 23. Ini pun kena tarik halus je, jangan tebal. Tarik. Alright. Okay, sekarang kita akan nampaklah bentuk ni. Pandangan sini, kotak ni. Okay, buat pandangan kotak ni dulu. Yang ni waktu ni kita kena tekan kuat sikit lah. Untuk sikit yang kuat sangat, nanti dia apa? Mata pensil patah. Utamanya tangan yang gagah. Okay, sambungkan lah garisan ni. Yang sini dia akan jadi center line. So center line, kita nak buat center line panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Okay. Yang ni putus-putus, kita buat pendek, 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 pendek. Okay, itu putus-putus. Ini pun sama, pendek, 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 pendek. Okay, itu garisan putus-putus. Okey, so sekarang kita akan buat garisan yang ni pula. Yang ni dan yang ni. Kita sambungkan lah. Kebetulan lubang ni jatuh pada yang sama. Okey, sambungkan lah. Sambungkan. Kemarin dia macam sengit sikit. Okey, so ini akanlah dia punya pada atas dia. Pasal ni garisan atas. So ini adalah awak punya. Ni tak nampak sangat, saya kena tebalkan sikit. Ini adalah dia punya kotak bawah tu. Okay. So inilah dia punya pandangan hadapan. So kita tarik garisan ni. Kita tahu jarak dia 80. So kita tarik sebanyak 80 lah. 80. Oh ni terbalik. 80 dekat sini. Kita ambil dekat sini lah. Ada banyak tak drawing dia? Sini 30. So maknanya kita buat 50, 25, 50. Kita buat step-step. Sebab nanti dia akan membantu kita punya drawing. Mula-mula kita ambil 25. Sorry kat sini. Sini pun boleh. 25 dekat sini. Lepas tu kita pergi 50. Lepas tu baru kita pergi 80. Okey, ni pun buat yang sama. 25, 50, 80. Okey. Okey, sambungkan garisan ni. Sambungkan garisan ni sampai situ. Halus ya. Ni pun sama, sambungkan halus je, tapi berhenti dekat sudut 45 darjah. Garisan sudut 45 darjah ni pun sama. Alright. Okey, seterusnya adalah ini garisan bulatan 30. So apa yang kita buat, dia punya visible line lah. Yang ni ke sini dia yang visible lah. Ini 40mm. Okey, lepas tu kita sambungkan sini ke sini.
Lepas tu ni tinggi dia sikit yang dinding ni, tapi ni bentuk L terbalik. L terbalik tu sampai sini sahaja. Ni sambung. Dan sambung. Okey. Alright. Dan sebenarnya kita ada garisan kat sini 10 mm So kita kena buat 10 mm kat sini. Sebab dia adalah hidden line So kita tanda sikit sini. Okay, tu kita tanda sikit sini. Baru kita tarik. Tarik halus. So ini akan jadi hidden line lah. Dia halus Ini akan jadi hidden line. So kita nak buat putus-putus Better pakai, tak payah pakai pembaris sebab dia tak nampak. Kita boleh nak budget dia punya apa tu, panjang dia. Sebab pembaris tu sebab dia tak nampak sangat. Kena putus-putus. So ada lagi di sini diameter dia 30. So sebenarnya jarak dia ke sini kita ambil 30, dia tengah-tengah gitu. Okay, so kita buat gitu atas garisan ni pada 15. 15 tu kita ambil bawah sikit lah supaya tak nampak, supaya kita nampak. So dia berada pada 15. So 15, 30 So ini adalah untuk hidden line Ini untuk hidden line. So ini sama kan, kita buat undi yang sama. Sebab kalau dalam komputer senang dia terus garis ni akan jadi tegak. Tapi human ni dia special, Tuhan buat. Kita kena bedung sikit tangan. Okay. Kita kena tarik Okay, tarik halus, tak perlu tebal. Yang ni akan jadi center line Center line panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Yang ni akan jadi hidden line. Pendek, 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 pendek. Okey, ni adalah pandangan kanan, right view, top view. Dan ini kita tarik ni macam biasa. Mana-mana yang bersilang ni kita kena tegakkan dia. So kena better pakai, kalau ada yang triangle tu boleh pakai triangle lah. Betul lah apa yang saya beli ni dia ada triangle, so boleh guna lah. Ni pesan pelajah. So yang ni kita macam mana? Yang gini jap. Ni 40 darjah kan? Okey. Ini tak 90 darjah. Macam mana? Ini 90 darjah. Macam nak guna? Saya try pakai 40 darjah. Okey, gini. Ini pendek sangat dia punya tu. So kita tarik lah semua garisan-garisan ni. Tarik ke tepi. Okay, halus je. Yang tebal, pastikan dia tegak dengan garisan tu. Okay. Tarik semua garisan. Jangan ditarik daripada bawah, daripada pandangan sisi. Okay, yang ni kita panjangkan garisan je lah. Okay, haluskan, halus je, jangan tebal. Tak nampak. Oops. Alright, okay. Ini bulatan, center bulatan Center bulatan dari sini. Sini adalah pusat bulatan. Okay, apa nak buat baru kita guna kompas Ni bulatan yang ni. Kita gunakan kompas So
So tanda dekat pusat tu, ambil yang mana yang paling ni. Ini biasalah dia akan ada human error sikit, dia akan lari sikit lah. Patutnya dia betul-betul ngam atas line ni. Tapi biasalah human error, so kita maafkan lah. Bila kita tarik-tarik tu jadi sengit. Patutnya pakai bawah facet. Okey, lepas tu inilah pandangan atas dia, sini ke sini. Sini tak ada hidden line, sini sampai sini. Okey, lepas tu sini sampai sini. Tarik. Lepas tu ini. Yang ni dia tak ada hidden line. Okey. Lepas tu ini dia punya. Dan yang ni dia akan nampak macam L gini. So dia pancang sini sikit macam C C terbalik. Sorry. Nanti padam lah, saya nak cepat ni. Okey. Yang ni pun ada sikit. Lepas tu sambungkan. Okey. So inilah awak punya drawing. Dia adalah biasalah ada sengit sikit-sikit ni, dia ejah padam balik untuk dapatkan garisan yang betul. Okey, nak bagi terang. Okey, ini pandangan depan. Yang ni. Ini pandangan kanan, yang ni. Dan yang ni adalah pandangan atas yang ni. So dia tarik semua tu. Yang ni dengan ni, dua cantum dengan yang ini. Betul lah ni. So ni hidden line. Hidden line, yang ni tak ada hidden line sebab dia nampak semua sekali. Okey, itu saja. Sekian.